Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu lagi para pelajar sekalian dalam rangka mempelajari ilmu tauhid, iaitu pada rukun yang kelima daripada rukun-rukun iman, iaitu percaya pada hari akhirat. Mari sama-sama kita menyelami dan mendalami rukun iman yang kelima ini, iaitu percaya kepada hari akhirat. Moga-moga memberi manfaat bagi diri kita. Sekian. Seterusnya, apa erti hari akhirat? Hari akhirat ada kata-kata seerti dengannya, iaitu sinonim. Sama ada hari kiamat atau dipanggil hari kebangkitan. Apa maksud hari akhirat atau hari kiamat atau hari kebangkitan? Maksudnya adalah hari kehancuran seluruh alam, yang mana segala makhluk yang hidup akan mati kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian digantikan dengan alam baru dan dihidupkan semula semua manusia yang telah mati untuk dihisapkan amalannya, sama ada ke syurga atau ke neraka. Itu dia. Para pelajar sekalian, hari akhirat hari yang sangat menggerunkan, yang sangat menakutkan, di mana kita ni semua manusia akan dihidupkan semula selepas kita mati di akhir hayat kita, untuk dikira, untuk dihisap, untuk di-accountable sama ada amalan kita ni yang kita pernah buat kat dunia tu banyak amalan baik atau banyak yang amalan yang buruk, dan akan diberi pembalasan sama ada tempat kita ke syurga atau ke neraka kesudahan kita. Auzubillah. Itu dia erti hari akhirat yang perlu kita percaya. Kenapa kita perlu percaya? Supaya kita jangan buat perkara yang tak baik, perkara yang maksiat di dunia ini, hingga kita lupa bahawasanya di akhirat kita akan dapat hukuman yang berat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Baiklah para pelajar sekalian, apakah perkara yang berlaku ketika kiamat terjadi? Apa jadi? Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 68, Allah berfirman yang maksudnya, dan ditiup sangkakala, dan pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni terkemudian kematiannya. Kemudian ditiupkan sangkakala sekali lagi, maka dengan serta-merta mereka itu bangun berdiri menunggu kesudahan nasib masing-masing. Ini dia, para pelajar sekalian, hari kiamat, hari yang sangat mengerikan, menakutkan bagi setiap orang yang beriman seperti kita. Kita tahu nanti di hari akhirat ada malaikat yang nama dia Israfil, ditugaskan meniup sangkakala pertama untuk membinasakan dan menghancurkan alam serta semua makhluk, termasuk kita manusia yang hidup di akhir zaman, semua mati. Dan ditiupkan kali kedua lagi, maka kita semua akan bangun untuk berdiri menuju ke padang mahsyar. Inilah perkara yang berlaku ketika hari kiamat, di mana hari kemusnahan alam serta isi kandungannya untuk digantikan dengan alam akhirat yang kekal abadi, dan manusia di akhirat nanti diberi pembalasan yang seadil-adilnya di atas segala amalan mereka semasa di dunia. Itu je. Jadi kita sebagai umat Islam hendaklah percaya pada hari kiamat, yang pada hakikatnya adalah kepercayaan yang sangat dengan penuh hati, iaitu jazam, bahawa kita ni hidup di dunia ni hanyalah sementara sahaja. Seterusnya, modul yang ke-6, unit kedua, tajuk tanda-tanda hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala, para pelajar sekalian, bukan sahaja datangkan hari kiamat begitu saja dengan tiba-tiba, tapi Allah Taala Maha Pengasih, Maha Pengurang, datangkan beberapa tanda-tanda supaya manusia itu berjaga-jaga, bersiap untuk menghadapi hari kiamat. Allah datangkan tanda-tanda, dia punya signs of the end of the times, tanda-tanda akhir
akhir zaman, akhir kiamat. Ya. Apa dia tanda-tanda yang kita ketahui, apa dia tanda-tanda hari kiamat, ya. Itu sifat tu apa? Pengasihnya Allah Subhanahu Wa Taala tak akan datang ke hari kiamat, melainkan didatangkan tanda-tanda dulu supaya manusia yang beriman, yang dekat pada Allah Taala, yang selalu baca Quran, yang selalu mengkaji ilmu-ilmu agama Islam, dapat melihat dan mengenal tanda-tanda kiamat, sama ada dah timbul ataupun belum. Jadi, para pelajar sekalian, tanda-tanda kiamat sebenarnya terbagi kepada dua. Bahagian pertama dipanggil tanda-tanda kiamat kecil. Ada banyak disebutkan oleh Rasulullah SAW, lebih daripada 100 buah tanda. Yang mana sebahagiannya dah berlaku, sedang berlaku. Dan yang kedua adalah tanda-tanda kiamat besar. Apa dia tanda-tanda besar di kiamat? Ini belum berlaku. Kita nak kenal juga apa tanda-tanda ni. Mari sama-sama kita mendalami, mengkaji apakah tanda-tanda ini, supaya kita dapat berwaspada, dapat bersiap sedia, prepare untuk kita punya hari kiamat. Sebab semua manusia, kita ni semua akan mati. Bukan mati gitu saja, kita mati akan hidup balik. Allah Ta'ala akan tanya kita nanti di hari kiamat. Jadi nak tahu kiamat kecil ke besar, mari kita pelajari lebih mendalam. Maka di antara tanda-tanda kecil kiamat ialah, maknanya ada banyak tanda-tanda, tapi sini Ustaz senaraikan, list down 5 tanda dulu. Antaranya yang ada beratus-ratus tanda kiamat kecil adalah di mana Nabi SAW, Nabi kita adalah sebagai tanda kiamat kecil yang telah berlaku. Rasulullah dah hidup, Rasulullah dah wafat. Ini sebagai satu-satu daripada tanda-tanda kecil. Yang mana Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah bersabda bahawa isinya bu'istu ana was-sa'ah kahataini, kata Nabi SAW. Sesungguhnya aku dibangkitkan, antara aku dan juga hari kiamat dibangkitkan seperti dua ini. Wa asyara bis sababa wal wusta, iaitu Nabi memberikan petunjuk, iaitu Nabi tunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Nabi punya index finger dengan Nabi punya jari tunjuk ni dengan jari tengah, Nabi tunjuk. Macam itulah aku dengan hari kiamat dekat macam gitu. Maknanya hari kiamat ni dah dekat dah. Tapi ni tanda-tanda kecil bila Nabi SAW telah dilantik, diutus sebagai Rasul terakhir dan penutup para Nabi. Ini salah satu tanda kiamat kecil yang telah berlaku. Itu dia. Hadis ini tentang dibangkitkan aku dengan hari kiamat itu seperti dua jari ini, iaitu jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Kedua, tanda kecil yang ada adalah lahirnya anak-anak yang berketurunan rendah. Maksudnya apa? Anak-anak yang miskin, anak-anak yang tak ada harta, anak-anak yang daripada keluarga yang tidak ada jawatan tinggi dan sebagainya, dan juga anak-anak dari keturunan hamba saya, slaves, dapat menjadi raja atau ketua atau pemimpin semasa zamannya. Ini sudah berlaku. Kita lihat di zaman-zaman Islam terdahulu, selepas zaman para sahabat, zaman-zaman dipanggil kerajaan Mameluk, yang memerintah Mesir. Mameluk maknanya adalah bekas-bekas hamba. Mereka ni mula-mula jadi hamba. Kemudian lepas dibebaskan, mereka pula boleh menjadi raja atau ketua atau pemimpin di negara yang mereka jadi hamba tu. Ini telah berlaku
tanda-tanda ini. Itu antara tanda-tanda kecil kiamat yang telah berlaku. Yang ketiga adalah apa? Orang-orang kampung, orang-orang yang tinggal di kawasan pedalaman yang tidak berkasut, maknanya tak tahu pakai slipper kasut, dan juga pengembala kambing. Tahu-tahu jadi hartawan, orang kaya. Kemudian dia orang mendirikan bangunan-bangunan yang besar dan tinggi, skyscrapers, pencakar langit, bangunan pencakar langit, skyscrapers. Tahu-tahu dah jadi orang kaya, dia jadi orang apa, banyak duit. Orang yang apa, ada kekayaan, hasil apa, minyak atau gas dan sebagainya. Ini seperti mana kita lihat di negara-negara teluk, iaitu Gulf country, seperti di Kuwait, Saudi, Arab Saudi, di Bahrain, UAE, UAE masuk Abu Dhabi, Dubai, di Oman, di Qatar dan sebagainya. Ini semua negara-negara Arab yang dulunya negara orang-orang Arab Badui yang miskin. Tahu-tahu dengan apa, bila mereka dapat menjumpai telaga minyak yang banyak serta gas, mereka tiba-tiba jadi bangsa yang kaya raya sampai sekarang ini. Ni tanda-tanda kecil kiamat yang sedang berlaku ni, sedang berlaku. Ni satu apa, kebenaran tentang apa sabda Nabi SAW. Yang keempat, apabila urusan agama Islam ditadbir oleh orang-orang yang bukan pakar dan ahli dalam agama Islam. Ini apa? Nabi pernah bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dia kata kalau akhir zaman nanti apabila sesuatu urusan, khususnya urusan agama Islam kita, diserahkan, diberikan, ditakbir, diurus setia oleh orang Islam yang bukan pakar, yang bukan expert tentang agama Islam, maka kata Nabi, tunggulah saat kebinasaan. Maknanya hancurlah apa agama Islam tu nanti di akhir zaman. Sebab apa? Mereka akan buat sesuatu yang melanggar ajaran Islam. Sebab apa? Sebab yang jadi ketua dalam urusan agama Islam bukan orang alim ulama, orang-orang yang apa, pandai ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu sekular, tapi nak uruskan agama Islam, maka habis, hancur. Ni perkara ini telah berlaku dan sedang berlaku pada zaman sekarang pada pelajar sekalian. Jadi tanda-tanda kiamat kecil ni banyak dah berlaku. Antara kat sini selain yang ini empat, apa dia? Antaranya juga apa tu? Kata Nabi SAW, apabila perzinaan, fornication atau free sex berlaku seluas-luasnya. Kat mana-mana ada orang lakukan perzinaan. Arak pun kat mana-mana dijual kat dunia ni. Riba dan sebagainya. Ini semua tanda-tanda kiamat kecil yang sedang berlaku. Ini semua menandakan dunia makin lama makin dekat dengan hari kiamat. Jadi kita naklah berjaga-jaga para pelajar sekalian. Seterusnya, tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar ada lebih kurang 10. Di sini saya katakan lebih kurang 6. Iaitu yang pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Para pelajar sekalian, sekarang matahari, sun, rise from the east and set from the west, kan? Sekarang matahari terbit dari timur, iaitu Japan, dan set ataupun terbenam matahari ke mana, sebelah mana? Kat sebelah barat, west, iaitu di USA atau Canada dan sebagainya. Sana matahari terbenam, set, the sun set. Tapi nanti tanda-tanda besar kiamat terbalik pula. The other way round, vice versa. Matahari, the sun set from the west, and the sun rise from the west.
and then set at the east. Matahari terbit dari barat, terbenam ke sebelah timur pula. Terbalik. Tak macam sekarang ni. Tu dah tanda-tanda besar tu. Maknanya dia dia jadi satu apa? Warning sign tu. Para pelajar sekalian. Satu jaga-jaga tu. Maknanya dunia ni nak hancur dah. Terbalik dah. Matahari dah tak ikut orbit. Patutnya matahari tu terbit daripada timur, terbenam barat. Akhir zaman, kiamat besar, the other way round. The other way round, matahari pula terbit dari barat, terbenam ke sebelah timur. Maknanya terbit daripada USA, terbenam kat Japan. Ni dah bahaya para pelajar sekalian. Maknanya dah betul-betul dah dekat dengan hari kehancuran dunia. Seterusnya yang kedua, lahir sejenis binatang yang Allah ciptakan yang melata. Apa makna melata? Yang berjalan dengan 4 kaki. 4 legs. Namanya Dabbatul Ard. Binatang ni, Dabbatul Ard ni, binatang yang awak tak pernah jumpa. Allah Ta'ala yang akan ciptakan dia di akhir zaman. Dia boleh berkata-kata kepada mana-mana manusia yang dia jumpa. Bila jumpa dengan orang kafir, dia sebut awak kafir. Kafir lah orang tu. Kalau jumpa dengan orang mukmin beriman, dia kata awak beriman. Ini apa para pelajar sekalian? Dabbatul Ardi ni sejenis binatang yang sangat luar biasa. Asal satu dia ni dia akan jalan satu dunia, world tour, menjelajah satu dunia untuk tengok keadaan manusia. Siapa jumpa Dabbatul Ardi, dia dapat bercakap dengan binatang ini, dan binatang ini akan berkata-kata pada manusia yang jumpa dia tu. Kalau Dabbatul Ardi kata awak mukmin, mukminlah manusia tu. Kalau dia sebut awak kafir, kafirlah dia, walaupun dia tu macam orang Islam. Kenapa? Sebab kata-kata binatang ni, Dabbatul Ard, jadi satu doa yang makbul di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau manusia jumpa binatang ni, maka jaga-jaga. Kalau dia kata kita ni orang beriman, Alhamdulillah, selamat kita di akhirat nanti. Kalau kita kata kita ni orang kafir, orang munafik, orang fasik, habis tak selamatlah kita. Jadi ni antara tanda-tanda besar hari kiamat yang akan berlaku nanti. Mudah-mudahan kita tak jumpalah binatang ni. Kalau jumpa, takut kita. Sebab apa? Sebab kalau dia bilang kita ni kafir, bukan Islam, atau kita ni munafik, pura-pura Islam, hipokrit, atau kita ni fasik, orang Islam yang suka buat dosa besar, maksiat banyak, maka sampai mati nanti kita akan jadi orang macam gitulah. Dan kita akan disiksa di hari akhirat nanti. Kita naklah. Kalau boleh jangan jumpa dengan binatang ni. Sebab kata-kata dia tu jadi satu doa untuk kita. Doa kalau baik tak apa, kalau doa yang buruk habis. Dia tak boleh tukar lagi. Kalau dia katakan kita ni kafir, walaupun kita Islam, kita akan jadi kafir. Kalau boleh jangan jumpa binatang inilah. Itu yang kedua. Yang ketiga antaranya, tanda-tanda besar kiamat, kemunculan Dajjal Al-Masih yang menyesatkan manusia. Siapa ni Dajjal? Dajjal kata alim ulama adalah sejenis manusia katanya yang bermata satu, maksudnya mata sebelah dia, mata sebelah kanan dia dipanggil buta, yang mendapat mata sebelah kiri saja. Dajjal ni katanya dia punya mission adalah untuk sesatkan semua umat manusia, supaya umat manusia ni semua sembah dia, ikut cakap dia. Siapa-siapa yang ikut cakap dia, orang tu akan selamat di dunia, dan Dajjal akan kasih macam-macam nikmat. Macam syurga dia buat dunia ni. Ini nampak cantik, bagus saja. Padahal itu semua adalah semua maksiat. Dia nak ajak semua manusia supaya lalai, jangan taat perintah Allah, ikut perintah dia.
dan dia akan buat manusia lama kelamaan sembah dia, jadikan dia sebagai Tuhan. Siapa tak sembah dia, siapa yang langgar perintah dia, Dajjal akan bunuh manusia tu, orang tu. Maknanya di akhir zaman ni kita umat Islam akan berdepan dengan fitnah Dajjal ni dipanggil. Fitnah Dajjal Al-Masih. Asal dia panggil Al-Masih. Al-Masih ni adalah gelaran bagi Nabi Allah Isa alaihissalam. Kenapa dia panggil Al-Masih? Al-Masih maknanya the Messiah. In English panggil the Messiah. Kenapa dia panggil Al-Masih, the Messiah Dajjal ni? Sebab Dajjal ni dia akan mengaku juga nanti sebelum dia mengaku jadi Tuhan, dia mengaku dia ni Nabi Isa. Padahal dia tipu, dia imposter je. Dia bukan Nabi Isa. Sebab apa? Dajjal ni dia ada super power. Allah kasih dia super power, kasih dia macam mukjizat, tapi mukjizatnya para Nabi dan Rasul. Dipanggil Dajjal ni, diberi satu super power, dipanggil istidraj, iaitu satu kuasa luar biasa yang mana orang-orang biasa tak dapat, dia dapat. Dia akan jadikan manusia yang ikut cara dia, pengikut-pengikut dia punya follower akan suka, akan ikut cara dia. Dan dia akan proclaim atau dia akan katakan dia ni sebagai Nabi Isa. Kenapa? Sebab dia tahu Nabi Isa belum meninggal dunia lagi, belum wafat lagi. Jadi dia mengaku sebagai Nabi Isa. Kenapa? Supaya orang-orang lain semua konon-konon ikut ajaran Nabi Isa. Padahal ni kan Nabi Isa ni dah Dajjal Al-Masih, Dajjal yang pembohong. Dia pakai nama title Nabi Isa supaya dia nak sesatkan manusia. Khususnya siapa? Orang-orang Kristian lah. Orang Kristian panggil Dajjal ni Antichrist. Kita panggil ni Dajjal. Tu dia. Itu satu tanda-tanda kiamat yang besar, yang sangat tak menakutkan kita umat Islam nanti di akhir zaman. Kalau kita jumpa Dajjal, na'udzubillah, lari kita, jangan jumpa Dajjal. Sebab apa? Dia akan sesatkan semua manusia, termasuk orang Islam. Orang Islam pun yang iman tak kuat pun akan tertipu dan sesat. Na'udzubillah. Yang keempat, tanda-tanda kiamat besar ialah timbulnya kaum Ya'juj dan Ma'juj, iaitu kaum manusia yang merosakkan bumi ini. Apa dia buat? Dia akan jadi tentera Dajjal lah. Dia akan rosakkan bumi ini dengan apa? Macam-macam cara. Ya'juj dan Ma'juj ni, para pelajar sekalian, adalah sejenis makhluk juga, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kerja dia rosakkan bumi ini. Apa dia rosak macam mana? Dia rosakkan cara berkeluarga manusia. Maknanya patutnya manusia ni kahwin dengan cara betul, tapi dia kata tak payah kahwin. Tak apa, tidur je, buat seks, dapat anak. Ni tak payah kahwin, tak payah, rosak habis. Tapi kadang-kadang ataupun dirosakkan, tak apa, ada anak dulu, anak luar nikah, maknanya anak yang dah lahir, lepas tu baru boleh kahwin. Padahal dalam Islam kahwin dulu baru boleh dapat anak. Ni Ya'juj Ma'juj ni dia rosakkan cara hidup manusia yang sebenarnya yang baik. Dia rosakkan antaranya cara hidup, cara berkahwin, cara berekonomi, cara ibadat, semua dirosakkan. Cara kita bergaul, bersosialize dan sebagainya. Ini kerja Ya'juj Ma'juj, dia rosakkan bumi ni. Dia buat senjata-senjata, nuklear ke apa, bukan untuk jaga defense ataupun jaga negeri dia. Dia jual negeri orang lain untuk orang lain bergaduh, berperang sesama bangsa, sesama umat dan sebagainya. Seperti mana yang berlaku sekarang. Di Syria, di Yaman, yang perang antara orang Arab dan orang Arab, dua-dua tu Islam contohnya. Ya'juj Ma'juj ni kerja dia apa? Dia create, dia sell weapon, dia sell ammunition. Dia suruh orang Islam beli gaduh lah, fight, perang. Ni antara kerja Ya'juj Ma'juj, dia rosakkan muka bumi antaranya. Kita
dia tak perasan. Tapi sekarang Ya'juj Ma'juj belum lagi keluar. Belum lagi. Sebab belum ada tanda-tanda biasa kiamat lagi. Yang kelima, perhatikan lahirnya Nabi Isa ataupun turunnya Nabi Isa sebagai penyelamat manusia. Nabi Isa ni para pelajar sekalian sebenarnya satu-satu Nabi yang belum wafat. Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran angkat Nabi Isa ke langit. Bila orang-orang kafir Bani Israel dan tentera-tentera Byzantium, Rom Timur ataupun Eastern Byzantium nak bunuh Nabi Isa zaman dulu, Nabi Isa Allah Ta'ala selamatkan dia, naik ke langit, ke atas. Jadi Nabi Isa ni sampai sekarang belum meninggal, ada di atas, di langit. Kat mana? Wallahu alam. Allah saja yang tahu. Tapi nanti akhir zaman dia akan turun, Allah Ta'ala akan turunkan Nabi Isa ke bumi. Kata Rasulullah, di negeri Syam, iaitu di salah satu masjid di Syria, iaitu di Damascus. Dan Nabi Isa akan turun di atas kubah masjid itu, dan Nabi Isa akan jadi umat Islam. Maknanya apa? Nabi Isa akan ikut syariat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dia akan semayang macam kita orang Islam. Dia akan ajak semua umat Islam dan semua orang Kristian masuk agama Islam. Maka maksud itu tak ada lagi gereja-gereja, tak ada lagi pop, semua tak ada. Semua masuk Islam. Dengan turunnya Nabi Isa, Nabi Isa akan berkahwin dan mendapat anak seperti orang lain. Lepas tu Nabi Isa meninggal dunia, wafat seperti manusia lain. Jadi Nabi Isa nanti akan turun pada akhir zaman, dengan izin Allah Ta'ala, dan ikut ajaran agama Islam. Bagi orang Kristian, mereka pula berkata Nabi Isa akan turun. Kita tahu Nabi Isa ni dah tak ada. Ada setengah orang Kristian yang bermazhab lain kata Nabi Isa ni belum mati, belum wafat. Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Setengah pandangan agama Kristian. Tapi bagi mereka, Nabi Isa bila turun akhir zaman nanti, dia akan selamatkan agama Kristian. Tidak, bagi kita itu bukan, itu salah. Nabi Isa akan ikut agama Islam. Sebab apa? Nabi Isa adalah Nabi sebelum Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa akan ikut Nabi yang akhir zaman punya ajaran Allah, iaitu ajaran agama Islam. Jadi Nabi Isa akan ikut Islam. Dan yang terakhir, iaitu yang keenam, antara tanda kiamat besar, lahirnya Imam Al-Mahdi sebagai pemimpin umat Islam. Siapa Imam Al-Mahdi ni, para pelajar? Imam Al-Mahdi ni adalah imam yang membawa kebenaran kepada agama Islam. Maksudnya dia akan selamatkan umat Islam. Di akhir zaman, dia dan juga tentera Islam beserta Nabi Isa AS akan lawan dan bunuh Dajjal serta kaum Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman nanti. Dan Imam Al-Mahdi ni namanya sama macam nama Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Keturunan pun sama, Arab Quraisy. Dia akan pakai nama Rasulullah, keturunan Rasulullah. Dia akan jadi pemimpin umat Islam di akhir zaman untuk menyelamatkan umat Islam dan umat manusia daripada fitnah Dajjal dan fitnah Ya'juj dan Ma'juj, dan sekalian fitnah akhir zaman. Jadi kita bagi umat Islam yang hidup zaman tu, mereka akan lihat zaman kegemilangan, zaman kehebatan agama Islam akan timbul kembali. The glorious days of Islam will revive once Imam Al-Mahdi and Nabi Isa arise. Di zaman ni, akhir zaman lah. Tapi sebelum tu, umat Islam akan dapat jumpa Dajjal, jumpa Ya'juj dan Ma'juj, sangat menakutkan dan sangat menggoncangkan iman umat Islam yang kalau iman dia tak kuat. Itu dia pasal tanda-tanda kiamat tu. Sebahagian, ada banyak tanda-tandanya. Antaranya keluar asap tebal, dukhan. Antaranya
akan akan ada fitnah di akhir zaman yang banyak. Jadi ini beberapa tanda-tanda besar kiamat lah, ya. Seterusnya para pelajar sekalian, kita ke muka surat 93 hingga 95, topik yang seterusnya modul 6, topik ketiga, kehidupan di dalam alam kubur. Apa tu alam kubur? Ada kehidupan ke? Kata alam kubur orang dah mati, tapi ada hidup ke? Mari kita tahu apa maksud kehidupan yang ada di alam kubur. Hidup ke manusia di alam kubur? Atau manusia itu dah mati? Apa maksudnya dengan kehidupan di dalam alam kubur? Mari kita saksikan atau kita dengarkan seterusnya. Apa itu alam kubur atau alam barzakh? Alam kubur atau juga dipanggil sebagai alam barzakh ialah alam yang di mana manusia yang mati sama ada ditanam di perkuburan, nanti kita tanam kat kubur dia di pusara aman, pusara abadi, atau orang manusia yang mati di laut, tenggelam kapal ke, atau kena makan dengan ikan dan sebagainya ke, atau mati lemas ke, atau yang sebagainya, atau yang mati kat udara, naik terbang hancur ke, atau naik helikopter terhempas ke kat gunung ke kat mana. Ni semua yang mati ni manusia adalah bila semua manusia mati, mereka akan masuk ke alam yang baru selepas alam dunia ni, dipanggil alam kubur atau alam barzakh, yang mana manusia akan diuji dengan beberapa soalan oleh malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Dua malaikat akan tanya bila manusia itu mati. Jika manusia itu berjaya melalui ujian ini, iaitu ujian soalan malaikat-malaikat ni, maka mereka akan merasai nikmat di alam kubur. Al-Quran ada sebut apa tu, jangan kamu menyangka bahawa orang yang mati di jalan Allah Ta'ala tu mati saja, bahkan itu mereka tu hidup di alam kubur, diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Ni kehebatan, keistimewaan orang-orang Islam yang mati dalam peperangan jalan Allah fisabilillah, mempertahankan agama Islam, tentera-tentera Islam mati melawan tentera-tentera musuh Islam, maka mereka akan dapat merasai nikmat di alam kubur dan diberikan rezeki kata Allah Ta'ala. Tapi jika yang mati ni orang yang bukan Islam, orang yang bukan beriman, orang kafir, munafik, fasik dan sebagainya, maka na'udzubillah, mereka tak dapat jawab azab jawab soalan kubur, mereka akan diazab dengan azab yang amat pedih. Itu dia. Jadi itu alam barzakh, iaitu Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Ankabut, yang bermaksud setiap jiwa mesti merasai kematian. Kemudian pada kami lah, yakni Allah, kamu akan dikembalikan. Ini dia Nabi kata Allah Subhanahu Taala. Jadi apabila berlaku kematian, roh seseorang manusia itu akan masuk ke alam barzakh, manakala jasad dia akan kembali ke tempat asalnya, iaitu balik ke tanah. Dan pada alam barzakh atau alam kubur ini adalah alam pemisah seseorang itu antara dunia dengan akhirat, sementara menunggu tibanya hari kiamat. Jadi alam kubur ni macam interchange lah. Kita naik interchange, bas interchange ke MRT interchange, tunggu sekejap, nak tunggu MRT pergi jalan South East Line ke North East Line ke, ataupun sebagainya, ataupun naik bas, tunggu bas nak naik pergi mana, kita kat bas interchange, pusat pertukaran bas. Alam barzakh macam gitu. Orang yang dah meninggal ni kat alam kubur sekarang ni, mereka ni tunggu je bila nak hari kiamat. Tempat menunggu sementara. Sementara bila akan berlakunya hari kiamat. Dan alam barzakh adalah proses pertama perpindahan manusia daripada alam dunia menuju ke alam akhirat yang akan kekal dan abadi. Jadi dalam kubur ni, kata ulama, di alam barzakh, seseorang manusia sama ada akan menerima nikmat kubur atau azab kubur.
Apa tu nikmat kubur, apa tu azab kubur, nanti kita akan tahu selepas ini. Baik, para pelajar sekalian, apa itu ujian kubur? Ujian kubur adalah setiap Muslim wajib beriman tentang ujian kubur ini. Kita wajib beriman. Sebagai seorang yang beriman, orang Muslim, kita wajib percaya tentang ujian kubur, tentang soalan kubur ni. Sebab ni antara rukun-rukun iman yang wajib kita percaya. Orang agama lain, orang yang tak beriman pada Allah, mereka tak percayalah kat kubur dia tak ada soalan, ada malaikat, tak. Kita wajib percaya sebab apa? Benda ni memang hak, memang benar berlaku. Malaikat yang bernama Munkar dan Nakir ni, para pelajar sekalian, akan bertanya kepada kita manusia nanti bila kita telah meninggal dunia. Bila kita meninggal dunia ni, lepas tu saudara mara kita, family kita, kawan-kawan kita dah hantar kita ke kubur, dah tanam kita, dah timbus kita dengan tanah. Orang yang tapak kaki dia tu, footstep dia yang last tu, dah 7 kali tapak kaki dia dah melangkah. Orang yang last tu nak balik, dia dah 7 kaki melangkah, maka malaikat akan datang ke jenazah orang itu dan akan menudukkan dia di alam barzah dan tanya dia beberapa soalan. Malaikat bukan Nakir akan tanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, siapa imammu, apa kiblatmu, siapakah saudara maramu. Ini antara beberapa soalan lah malaikat bukan Nakir nak tanya. Tu ujian kubur tu. Ujian kubur ni, test kubur ni, exam kubur ni lebih berat pada exam kat sekolah kita, kat universiti kita, kat poli kita. Ni lagi apa? Lagi berat ni. Nabi SAW sebut yang sebuah hadis, kubur itu adalah tempat permulaan dari tempat-tempat akhirat. Dan tempat terakhir daripada tempat-tempat dunia. Sesiapa yang terselamat, mana orang yang mati dalam alam kubur tu terselamat daripada azab kubur, maknanya dia boleh jawab soalan-soalan kubur ni, kata Nabi, maka selepas alam kubur ni, iaitu alam kebangkitan, alam mahsyar dan sebagainya, akan mudah bagi dia, akan senang. Tapi kalau kat alam kubur nak jawab soalan ni pun susah. Asal susah? Sebab dia tak kenal Allah, atau dia tak semayang, atau semayang sekali-sekali, atau dia banyak dosa, banyak maksiat, maka amalan soleh dia tak dapat nak tolong dia. Maka nanti kata Nabi, kalau ke alam kubur pun dia kena siksa, lepas alam kubur ni, alam kebangkitan, alam akhirat yang lain, lagi teruk dia kena siksa, kata Rasulullah SAW. Jadi na'udzubillah min dzalik, kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan kita semua ni selamat daripada ujian kubur, selamat dan berjaya, dan kita mendapat nikmat di alam kubur hingga hari akhirat nanti. Mudah-mudahan tak dapatlah kita rasa nikmat kubur, azab kubur, na'udzubillah. Takut sekali. Nabi kata azab kubur ni, para pelajar sekalian, sampai kita punya tulang-tulang kita ni semua hancur, habis, habis, akan musnah, tinggal tengkorak dan sebagainya. Okey, apa itu azab kubur dan nikmatnya? Apa itu azab kubur, apa itu nikmat kubur? Pertama, malaikat Munkar Nakir ni ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk soal kita manusia dalam kubur nanti bila kita mati, kepada perkara dasar dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman, mukmin. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, pasti dapat menjawab soalan-soalan malaikat tu. Kalau orang kafir dan orang yang berderhaka, munafik, fasik, tidak dapat menjawabnya, susah. Sebab mereka banyak dosa atau mereka tak percaya pada Allah Ta'ala. Orang kafir, munafik dan orang Islam yang fasik, iaitu orang Islam yang banyak buat dosa besar serta derhaka pada hukum agama Allah Ta'ala, mereka ini semua akan menerima siksa kubur yang sangat pedih. Jadi bagi orang-orang yang beriman, insya-Allah, yang beramal soleh, bertakwa dalam kubur, dia akan dapat rasa nikmat. Antaranya apa nikmat kubur rasa?
Rasa sekejap aja bila dia berada dalam alam kubur tu. Sementara nak tunggu hari kiamat, sekejap je dia tidur kat alam kubur. Macam tidur berapa jam gitu, tahu tu dah kiamat lah. Itu nikmatnya orang yang beriman berada di alam kubur. Antaranya kubur dia juga diluaskan oleh Allah Ta'ala. Mana apa, dia lihat kubur dia tu besar, luas. Lebih besar daripada rumah dia, lebih besar daripada banglo, lebih besar daripada office dia dan sebagainya. Luas saja. Kita kalau nak tinggal rumah, suka tinggal rumah apa? Rumah besar-besar kan? Yang nampak cantik, besar, luas kan, kita suka. Orang yang beriman, bertakwa di alam kubur, nampak je kubur tu kecil kat dunia, tapi kat akhirat, kat alam barzah, kat alam kubur, Allah Ta'ala nampakkan ni kubur dia besar, tempatnya cantik aja. Kubur dia jadi satu taman daripada taman-taman syurga. Belum syurga lagi, baru taman syurga je kat dalam kubur. Dan kubur dia akan sentiasa bercahaya, bercahaya terang benderang dan berbau wangi kubur dia. Ni kubur orang beriman, orang bertakwa, bercahaya-cahaya. Malam-malam boleh nampak cahaya kubur tu. Dan bukan ada lampu, tak, cahaya. Orang beriman bertakwa, cahaya ketakwaan, cahaya keimanan, dan kuburnya selalu berbau wangi, harum. Ni kubur orang yang dapat nikmat alam kubur. Adapun orang yang dapat azab kubur, na'udzubillah, seperti orang kafir, munafik dan fasik, mereka akan kuburnya jadi gelap gelita gitu. Sempit sampai remuk tulang rusuknya. Dan akan ada binatang-binatang yang menyiksa dia, seperti ular, kalajengking, iaitu apa? Scorpion, yang akan sentiasa menggigit tubuh badan dia. Ular bukan kecil, besar ular ni. Yang dah gigit orang yang tak semayang. Ada satu ular tu, nama dia Aqra. Kerja dia apa tu? Gigit dan seksa mana-mana orang Islam yang tak semayang 5 waktu. Datang azan subuh, dia pun datang kat kubur tu, siksa orang tu tak semayang subuh, tak semayang zuhur, tak semayang asar, tak semayang maghrib, tak semayang isyak. 5 kali kena siksa. Sekali kena siksa, kata Nabi, kena gigit, kena terbenam je kat dalam bumi tu, dalam sekali. Disiksa sampai bila? Sampai habis habis waktu salat. Masuk waktu salat yang baru, dia buat lagi. Tak pernah semayang dulu kat dunia, siksa lagi ular ni. Ular ni pula bukan kecil, besar. Besar sekali. Ni siksa yang sangat ngeri di alam kubur bagi orang-orang yang tak semayang, contohnya. Mereka juga orang yang dalam kubur ni, sementara orang sama ada orang Islam yang banyak maksiat, orang munafik, orang kafir, akan disiksa juga oleh para malaikat. Akan siksa mereka di alam kubur dengan macam-macam siksaan. Ni belum lagi siksa di neraka lagi, belum lagi. Ni kat kubur je siksa, dah teruk macam gitu. Kita mohon pada Allah Ta'ala mudah kita selamat daripada azab kubur. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Amin. Seterusnya para pelajar, pada modul yang ke-6 juga, unit yang ke-4, topik mengenai kebangkitan dan penghisapan. Apa maksud dengan kebangkitan dan penghisapan? Kita hidup kat dunia ni, para pelajar, bukan kosong-kosong je. Allah nak tahu kita ni ada buat baik ke, atau kita banyak buat jahat. Kalau siapa buat baik, Allah Ta'ala akan balas dengan baik. Bila nanti pada hari kebangkitan dan hari penghisapan di hari akhirat nanti. Jadi apa maksudnya penghisapan dan penghisapan? Mari kita sama-sama ikuti. Apa itu kebangkitan? Para pelajar sekalian, adalah satu proses di mana berlakunya sangkakala kedua yang ditiup oleh malaikat Israfil alaihi salam. Malaikat Israfil ni sekarang dia tengah tiup sangkakala. Apa sangkakala tu? Sangkakala maknanya trompet. Pakai trompet ni, malaikat ni dia tengah tunggu je sekarang. Apabila berlaku kebangkitan, dia akan tiup. Dia malaikat ni, malaikat Israfil ni, dia akan tiup 2 kali. Satu kali dia tiup, semua mati kat alam ni, dunia, kat space, kat mana-mana semua mati. Melainkan beberapa makhluk yang tak mati.
termasuk diri dia lah, malaikat Israfil dan sebagainya. Yang lain semua mati. Malaikat lain semua mati. Manusia jangan cakap semua mati. Itu sangkakala pertama hancur alam dunia, alam di apa, angkasa raya, di space semua habis. Kemudian ditukar dengan alam baru, maka Israfil ni diperintahkan Allah Ta'ala untuk tiup semula, kali kedua, second time. Maka semua yang mati tadi tu, yang pertama tadi, semua yang mati selepas sangkakala pertama, semua akan rise, akan dibangkit semula. Akan bangun semula daripada kubur masing-masing. Lalu roh dan jasad manusia itu dikembalikan semula seperti mana di dunia. Maknanya di hari kebangkitan, roh kita dan jasad kita cantum sebalik, combine balik. Itu hari kebangkitan kita, dibangkitkan semula, dihimpunkan semula jasad dan roh kita untuk pergi ke padang mahsyar, ke mahkamah pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita selamat di akhirat nanti, mudah-mudahan, amin. Baik, apa itu mahsyar, para pelajar? Mahsyar adalah satu tempat khas untuk semua manusia dikumpulkan setelah dibangkitkan dari kubur masing-masing, dalam keadaan manusia itu tidak beralas kaki, maksudnya tak ada pakai apa-apa, dan paling teruk tak ada baju pun, para pelajar sekalian. Tak ada baju, tak pakai mana apa. Kita ni telanjang lah. Telanjang, tak pakai apa-apa pun. Dan Nabi kata bukan telanjang aja, kita punya umbilical, kita punya umbilical tu ataupun kita punya tali pusat pun ada juga. Macam baby baru lahir kan ada tali pusat, umbilical cord tu. Bila kita nanti ada hari mahsyar ni, dibangkit semula, kita macam baby gitu. Cuma baby tua je. Dia dah tua, tak pakai baju pula. Nampak kemaluan kita semua, baik lelaki baik perempuan. Tak ada seulas benang pun tak ada kat badan kita. Ni sangat sangat memalukan kita nanti di hari akhirat. Tak ada kasut, slipper tak pakai, kita tak ada baju pakaian, habis dalam keadaan yang sangat panas di mahsyar. Jadi mahsyar adalah satu perhimpunan, huge assembly, big assembly, mega assembly. Allah Ta'ala punya assembly, satu perhimpunan agung, seluruh manusia dan makhluk semuanya dibangkitkan dari kubur masing-masing untuk dihisap segala amalan mereka semasa mereka hidup di dunia dulu. Ya Allah, takut kita. Dan keadaan manusia di padang mahsyar ni, para pelajar sekalian, adalah mengikut amalan masing-masing. Kalau di padang mahsyar tu, golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan bertakwa, mereka tak merasa apa-apa kesusahan dan kesengsaraan. Tak ada rasa pain, tak ada apa, semua nikmat aja kat sana. Sebab apa? Sebab dia orang beriman dan beramal soleh serta bertakwa pada Allah Ta'ala. Kat dunia ni dia taat perintah Allah Ta'ala, dia takut pada Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, golongan orang kafir, orang yang Islam yang banyak maksiat, derhaka pada perintah Allah, banyak melakukan kejahatan dan kemaksiatan, mereka akan mengalami penderitaan yang sangat dahsyat. Antaranya, matahari itu akan berada di atas kepala dia, dekat sekali, lebih kurang 1 jengkal, iaitu tak sampai 1 meter pun. Malaikat dekat sekali, maknanya panas. Berendam dalam air panas yang mendidih di akhirat nanti, di padang mahsyar, dan akan mengharungi air peluh. Maknanya dia punya dia punya peluh ni, perspiring ni, akan mengharungi air peluh yang busuk sekali dan berjalan menggunakan muka. Bukan pakai kaki, muka dia jalan, kaki tak boleh jalan. Teruknya azab di hari padang mahsyar bagi orang-orang kafir dan orang yang banyak maksiat. Itu dia. Apa hikmah beriman pada hari mahsyar? Bagi kita sentiasa muhasabah diri kita serta berusaha untuk perbaiki kelemahan yang ada pada diri kita. Dan juga hendaklah kita saling, ataupun kita hendaklah menambahkan kasih cinta kita kepada Nabi SAW dengan memperbanyakkan selawat dan mencontohi akhlak baginda SAW supaya kita selamat di padang mahsyar. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad SAW akan selamatkan kita, beri syafaat di padang mahsyar nanti. Sebab tu kita digalakkan banyak
berselawat dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian para pelajar, apa maksud penghisapan? Penghisapan ialah satu proses pengadilan, judgement, judicial yang dan perincian yang dilakukan oleh Allah Ta'ala terhadap amalan manusia semasa di mahsyar, yang meliputi tindak tanduk perbuatan manusia, percakapan manusia dan iktikad kepercayaan agama manusia, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Kemudian didedahkan oleh Allah Ta'ala setiap apa yang dilakukan oleh manusia di padang mahsyar tu, tanpa disembunyikan sesuatu walaupun sedikit. Maknanya Allah Ta'ala akan apa? Tayangkan, tontonkan, open, nampakkan, expose kita punya amalan kita, cakap kita. Jadi kat akhirat, ya Allah, takut kita. Allah Ta'ala akan hisap kita. Dan surah Al-Kahfi Allah kata, la yughadiru saghiratan wala kabiratan ila ahsaha. Allah Ta'ala tak tinggalkan apa saja yang kita cakap, kita buat, yang kita niatkan, kecil ke besar, baik ke buruk, semua Allah Ta'ala akan reveal, akan tunjukkan. Jadi nampak semua. Dan surah surah Al-Zalzalah, kita baca ayat yang akhir, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat yang baik, Allah Ta'ala akan tunjukkan walaupun kecil kebaikan tu. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa buat yang jahat, yang buruk, Allah akan tunjukkan walaupun dia kecil. Inilah penghisapan di hari akhirat, satu yang sangat kita takut. Di mana kiraan amalan manusia di dunia, sama ada baik atau buruk, taat atau maksiat, kecil atau besar, akan dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak amalan yang baik, amalan yang taat, maka beratlah timbangan dia, syurga lah. Kalau bila dihisap banyak yang maksiat, banyak yang dosa, berat yang banyak yang dosa, berat yang maksiat, maka neraka lah tempat dia. Na'udzubillah. Jadi kita mohon benar kita selamat daripada penghisapan atau diberikan penghisapan yang mudah. Sebab apa? Nanti di akhirat dalam surah Al-Haqqah Allah ada firman, surah Al-Haqqah ayat 25, Allah berfirman yang bermaksud surah Al-Haqqah ayat 19 dan 21. Adapun orang-orang yang diberikan kitab amalan dengan tangan kanannya, maka orang itu akan berkata dengan sukacitanya, suka dan gembiranya kepada sesiapa yang ada di sekelilingnya, inilah dia, bacalah kitab amal kamu. Mana kalau dapat kitab di sebelah kanan, dia dihisapkan di sebelah kanan, dapat kitab amalan dia yang sebelah kanan, dia tangan kanan, maka dia dapat syurga lah. Kata Allah Ta'ala akan jadi dapat syurga. Adapun surah Al-Haqqah ayat 25, adapun orang yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kiri, maka dia akan berkata dengan kesal dan juga sedih, alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan kitab amalku ini. Ini orang yang dapat kitab sebelah kiri, ada left hand, dia punya destination di akhirat sangat teruk lah. Sangat mengerikan. Sebab apa? Akan diseksa dan dicampakkan dalam neraka. Adapun yang dapat kitab amalan dia sebelah kanan, maka dia akan dapat syurga di Allah Ta'ala. Jadi kita mohon Allah Ta'ala supaya kita dapat kitab amalan kita ni di akhirat, di padang mahsyar, sebelah kanan lah. Orang yang dihisap amalannya dengan teliti adalah mereka yang banyak melakukan kesalahan di dunia. Manakala orang yang beriman dan beramal soleh dihisap, mana accountability dia tu, amalannya dengan mudah dan cepat je. Orang yang beriman beramal soleh ni yang patuh pada Allah Ta'ala, bertakwa pada Allah Ta'ala kat dunia, di akhirat urusan penghisapan dia senang je. Senang je. Sebab apa? Dia macam VVIP. Sebab apa? Sebab dia taat perintah Allah Ta'ala. Orang lain semua tak taat perintah Allah Ta'ala kat dunia dulu, dia taat, diikut. Tapi nanti di akhirat dia
dia jadi orang yang senang, yang mudah. Jadi itu penghisapan di hari akhirat nanti. Al-Mizan, apa maksud Al-Mizan? Mizan adalah macam weighing machine lah gitu. Di akhirat nanti ada weighing machine Allah Ta'ala punya. Neraca timbangan yang digunakan untuk mengetahui berat atau ringannya amalan seseorang manusia itu sewaktu berlakunya penghisapan. Dan neraca timbangan ini menurut kacamata keadilan Allah Ta'ala. Tadi yang Ustaz cakap tadi, siapa buat baik, banyak amal soleh, banyak dan berat, maka syurga tempat dia. Tapi siapa buat banyak maksiat, syirik, fasik, khurafat, benda-benda yang tak senonoh, maka berat dosa dia, maka neraka lah tempat dia. Walaupun amal soleh dia ada, tapi tak sebanyak ini, maka dia akan masuk neraka dulu. Jadi mizan adalah timbangan amalan manusia menurut neraca keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hikmah kita beriman pada mizan? Supaya kita ni suka melakukan amal kebajikan serta diridhai Allah Ta'ala. Dan kita berusaha menghindari daripada perbuatan yang dimurkai Allah Ta'ala. Dan kita sentiasa bertaubat dan beristighfar daripada dosa dan berusaha tidak mengulangi segala dosa kita. Kita tahu kita akan ditimbang, di mizan. Jadi kita akan sentiasa ingat dan taubat pada Allah Ta'ala. Topik yang terakhir pada hari ini adalah tentang syurga dan neraka. Kita tahulah syurga itu apa. Syurga tempat nikmat yang disediakan oleh orang-orang untuk orang beriman dan taat kepada Allah Ta'ala. Neraka adalah tempat azab siksa yang disediakan untuk orang-orang kafir dan orang yang derhaka pada perintah Allah. Ni syurga dan neraka wajib kita beriman kepadanya, para pelajar sekalian. Jangan kita tak percaya pada syurga dan neraka. Nabi pernah sebut tentang syurga. Ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kata, aku, yakni Allah Ta'ala, dalam sebuah hadis kursi, kata Allah Ta'ala, sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh suatu balasan syurga yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati seseorang pun tentang nikmatnya syurga. Ini dia, syurga nanti dia di akhirat nanti. Jadi apa itu syurga para pelajar sekalian? Jadi Ustaz katakan, satu tempat yang penuh dengan kenikmatan yang disediakan Allah Ta'ala untuk orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, yang mentauhidkan Allah Ta'ala, iaitu mengesakan Allah Ta'ala serta tak mensyirikkan Allah Ta'ala, dan mentaati segala perintah Allah serta menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ni syurga ni. Nak dapat syurga, kita kena buat baik. Buat baik dengan Allah Ta'ala, buat baik dengan manusia, insya-Allah dapat syurga. Ni tempat yang sangat hebat. Lebih hebat daripada apa-apa yang kita pernah lihat kat dunia ni. Ni syurga, paradise, heaven, tempat yang sangat sangat istimewa dan sangat penuh dengan nikmat. Itu syurga. Allah Ta'ala sediakan syurga untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kata Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Infitar ayat 13 dan 14 yang bermaksud sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan benar-benar dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka pada Allah benar-benar nanti akan berada dalam neraka jahim. Na'udzubillah. Ini syurga, penuh dengan nikmat Allah Ta'ala. Para sekalian, syurga ada banyak. Ustaz katakan dulu, syurga ada banyak. Antaranya ada 8 syurga. Berbanding dengan neraka ada 7. Antaranya syurga Al-Firdaus, yang paling tinggi sekali ni. Ini syurga para Nabi dan Rasul. Tempat Rasulullah kita lah, Nabi Muhammad SAW. Para sahabat, para tabi'in, alim ulama, para awliya, orang-orang soleh. Kat syurga Al-Firdaus. Dan seterusnya ada syurga yang ke bawah, syurga Al-Aden. Syurga yang ketiga, syurga Al-Na'im. Syurga keempat, syurga Al-Ma'wa. Syurga kelima, syurga Darussalam. Syurga keenam, syurga Darul Muqamah.
Syurga ketujuh adalah syurga Al-Maqamul Amin. Dan syurga yang ke-8 adalah syurga Al-Khuldi. Jadi syurga yang paling tinggi, para raja sekalian, itu yang nombor satu, atas sekali. Maknanya syurga Al-Firdaus ni, walaupun dia first, tapi dia atas, bukan kat bawah. Tapi syurga yang paling bawah, dekat 8 ni, level 8, dia paling bawah. Paling bawah. Jadi syurga Al-Firdaus ni syurga yang paling apa? Paling tinggi dan paling nikmat sekali lah. Second paling best syurga apa? Al-Aden. Tempat tinggal yang kekal abadi. Kemudian syurga An-Naim, syurga yang penuh dengan nikmat-nikmat. Kemudian syurga Al-Ma'wa, tempat yang kembali manusia semua. Yang kelima syurga Darussalam. Darussalam ni syurga yang penuh dengan salam sejahtera, keselamatan. Yang ke-6 syurga Darul Muqamah, iaitu syurga yang kekal abadi. Yang ketujuh syurga Al-Maqamul Amin, syurga yang kedudukannya tinggi lagi sentosa. Dan yang akhir syurga Al-Khuldi, syurga yang paling bawah, syurga yang bajet lah. Tapi syurga Al-Khuldi walaupun dipanggil syurga yang paling bawah, tapi kata Nabi bayangkan syurga yang paling bawah ni, kata Nabi, adalah seluas dunia ini. Semua dunia ini kita satu orang punya semua dunia ni, daripada Japan ke US ke Canada, daripada South Pole, North Pole, Japan, US, tu semua dia punya seorang. Dan outer space ni, kat angkasa raya luar ni pun dia punya juga. Tu luasnya syurga Al-Khuldi paling bawah, paling bajet ni nombor 8. Itu pun kita tengok, Masya Allah, dah luas. Apatah lagi syurga yang lain tadi tu, nombor 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ni syurga nikmat Allah Ta'ala. Seterusnya, lawan pada syurga adalah neraka. Na'udzubillah. Apa tu neraka? Satu tempat azab siksa bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar pada perintah Allah semasa hidup di dunia, dan juga ingkar pada perintah Rasul dan Nabi mereka. Dan juga mereka disiksa sebab mereka ni sombong, dan mereka ni enggan beribadat, tidak mau beribadat pada Allah Ta'ala, tidak mau sembah Allah Ta'ala. Nampak kebenaran agama Islam, tapi mereka sombong, mereka degil, mereka mati dalam keadaan kafir, maka mereka akan dapat neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Kerana mereka enggan beribadat kepada Allah Ta'ala serta menderkai terhadap hukum hakam Allah Ta'ala. Yang maknanya orang Islam yang tak mengamalkan hukum hakam Islam, melawan, menghina, mereka juga akan dapat azab neraka di akhirat nanti. Sebab apa? Mereka menghina dan mereka melanggar perintah Allah Ta'ala, tak mengamalkan. Mereka ni akan dibakar dengan api-api yang sangat panas. Api ni dibakar daripada batu bata neraka yang keras, dan daripada tubuh-tubuh manusia itu sendiri yang kena seksa pun jadi bahan pembakar. Jadi macam cakul pula, arang. Manusia dia macam cakul dengan arang, dengan batu-batu yang keras di akhirat di neraka. Na'udzubillah min zalik. Manusia dibakar dengan api yang sangat panas. Kemudian makanan orang-orang penghuni syurga ni, buah zakum, buah daripada buahnya ni, buah yang berduri ni, makanan orang ahli neraka. Na'udzubillah. Kemudian minum daripada air yang panas, yang mendidih. Minum rosak kita punya lidah, tapi terpaksa minum sebab apa? Haus. Dan yang kelima, pakaian dan tempat tidur di neraka daripada api yang tersangat panas. Maknanya tak ada nikmat lah, tak ada apa-apa lah. Kalau orang kat dalam jail pun, para pelajar jail, kat Changi jail ke mana-mana jail kat dunia, jail pun dapat makan free, dapat tidur dan sebagainya, walaupun tak sedap. Tapi dapat tidur, dapat makan, dapat main. Kadang-kadang bila hujung minggu dapat keluar untuk dekat kawasan jail tu boleh exercise. Neraka tak ada ni semua. Tak ada nikmat, semuanya azab. Makan azab, minum azab, semua azab. Itu tempat neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terselamat daripada azab api neraka, termasuk dengan penghuni
penghuni neraka, na'udzubillah. Na'udzubillah min zalik. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri min azab jahannam. Na'udzubillah. Sekali, ini adalah beberapa nama-nama neraka, iaitu ada 7 neraka. Pertama, neraka yang paling tinggi, paling bawah sekali, neraka Jahannam. Jahannam lah, okay? Kita dengar orang mana-mana sebut Jahannam. Maknanya dia nak suruh orang tu apa? Masuk neraka lah, go to hell. Ni Jahannam, na'udzubillah. Paling bawah sekali, neraka Jahannam ni neraka orang-orang kafir yang betul-betul apa memusuhi Islam, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya ni zaman Nabi, dan Firaun dan sebagainya ni, Namrud dan sebagainya, Qarun dan sebagainya. Neraka Jahannam lah. Termasuk juga orang-orang munafik, iaitu orang Islam yang pura-pura Islam. Orang Islam yang pura-pura beriman tapi padahal dia kafir. Neraka Jahannam tempat mereka. Kedua, neraka paling bawah selepas neraka Jahannam, neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah, api yang sangat panas. Yang ketiga, neraka Al-Jahim. Neraka Al-Jahim iaitu api yang sangat besar, menyala-nyala. Seram kita. Tengok rumah terbakar tu, api besar dan seram. Ini neraka Jahim lagi seram. Keempat, neraka As-Sa'ir, iaitu api yang menjulang-julang tinggi. Naik tinggi api ni, neraka Sa'ir ni. Berubah daripada merah pergi ke tukar color oranye, tukar color biru, hijau. Neraka Sa'ir ni bertukar-tukar. Yang kelima, neraka Saqar, iaitu neraka yang membakar hangus mangsa-mangsanya, iaitu penghuni-penghuni neraka, dan kembali seperti asal dan terus membakar. Ini neraka Saqar, na'udzubillah. Keenam, neraka Al-Hutamah. Neraka Al-Hutamah, iaitu neraka yang sangat pedih. Dalam Quran sebut api yang dinyalakan. Wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Neraka yang menyala-nyala apinya, yang mana penghuni neraka Hutamah ni akan merasa siksa yang amat sangat pedih sekali. Dan yang terakhir, neraka Wail. Neraka Wail. Neraka Wail adalah neraka yang paling atas daripada neraka yang lain bagi orang-orang yang menderhakai dan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah kita belajar tentang syurga dan neraka apa? Supaya mengingatkan kita tentang siksa yang mengerikan di atas perbuatan kita di dunia dulu. Dan antara hikmah kita belajar tentang syurga dan neraka ni apa? Menyedarkan kita manusia bahawa hari akhirat adalah hari pembalasan yang kekal abadi. Seterusnya, menggalakkan manusia melakukan amal soleh dan menjauhi perbuatan mungkar. Dan yang seterusnya, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu maha adil dalam memberi pembalasan di atas perbuatan manusia di akhirat nanti. Dan itulah beberapa hikmah kita belajar tentang syurga dan neraka. Jadi para bayi sekalian, jangan lupa baca buku tersebut dan lihat link yang ada di video ini, dan buat soalan dan hantarkan soalan anda pada hari Sabtu, antara hari Sabtu dan Ahad yang akan datang ke saya, dan saya akan menyimaknya. Selamat belajar dan selamat menyambut bulan Ramadan, dan selamat menjalani ibadat puasa. Semoga amalan ibadat puasa kita diterima Allah Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.